Okey, tekanan udara. Di sini kita lihat ada satu botol di mana botol tu pada gambar rajah seterusnya dia menjadi kempis. Bukan disebabkan kita tekan dia Ini adalah disebabkan oleh perubahan tekanan udara disebabkan berlaku dia daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okey, kalau kita tengok dekat ni di atas bukit ni, atas gunung ni sebenarnya. Okey, botol tersebut bila pergi ke semakin ke bawah bawah bukit, itu di atas lantai muka bumi di bawah ni, di kaki gunung ni, botol tersebut semakin mengempis. Kenapa jadi macam tu? Ini adalah disebabkan oleh tekanan udara. Okey. Cikgu boleh bagi tahu di sini tekanan udara di kaki gunung adalah lebih tinggi berbanding di atas gunung. Okey, kenapa jadi macam tu? Kita tengok dulu teori kinetik gas. Teori kinetik gas ni merujuk kepada pergerakan zarah seni udara tersebut. Okey, semakin kuat zarah-zarah seni itu bergerak disebabkan oleh adanya daya yang bertindak ke atas zarah-zarah tersebut, ia akan menghasilkan tekanan udara yang sangat tinggi. Itulah kenapa tekanan udara boleh berlaku disebabkan oleh pergerakan zarah tersebut. Okey. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara terdapat dua, iaitu isi padu bekas dengan suhu udara. Okey. Isi padu bekas ni bekas yang bertutup lah. Maksudnya bila bekas bertutup dalam tu ada udara kan. Okey, jadi bila isi padu tu kita kecilkan. Contoh dia gambar rajah yang kedua ni, di mana kita ada satu bekas bertutup, udara ada dalam ni, tekanan dia macam biasa dulu, okey, tidak terlalu tinggi, rendah. Bila dikecilkan ruang isi padu dia, bilangan zarah udara tu tetap sama. Tapi pergerakan zarah akan semakin laju disebabkan oleh ruang semakin sempit dan tekanan akan menjadi tinggi. Okey. Untuk suhu udara pula, okey, tengok suhu udara dekat sini. Di mana udara dalam tong bekas ni dipanaskan, bila udara dalam tong bekas dipanaskan, tekanan akan semakin tinggi. Disebabkan oleh pergerakan zarah udara tersebut bergerak semakin laju. Pergerakan tekanan udara ni kita boleh lihat dan kita boleh rasa situasi dia mempunyai perbezaan tekanan udara. Okey, kawasan tekanan udara yang tinggi akan bergerak ke kawasan tekanan rendah. Kenapa dia bergerak? Okey, udara ni zarah-zarah udara ni sentiasa bergerak. Bila zarah-zarah udara yang mempunyai tekanan yang tinggi, dia akan cuba pergi ke kawasan yang tekanan rendah untuk stabilkan keadaan dia balik. Okey, sebab itulah berlakunya ribut, taufan apa semua tu disebabkan oleh kawasan tekanan udara juga. Boleh berlaku. Okey, kita tengok. Okey, bilangan zarah gas yang ditambah dalam bekas gas. Okey, kita tengok kat sini Gambar rajah pertama, bilangan zarah dekat sini ada beberapa bilangan zarah. Okey, bekas bertutup. Okey, bekas yang kedua pun bekas bertutup, tapi tengok ruang dia tetap sama. Ni bukan merujuk kepada isi padu ruang ya. Ini merujuk kepada bilangan zarah. Bila bilangan zarah ditambah makin banyak dalam tu, apa yang berlaku dengan tekanan udara? Tekanan udara semakin meningkat. Kenapa semakin meningkat? Sebab semakin banyak zarah berada dalam ruang tersebut, semakin kecillah ruang untuk bergerak. Okey, zarah-zarah tersebut terpaksa berlanggar satu sama lain. Semakin ingat lagi poin dia, semakin kuat berlanggar satu sama lain zarah tersebut akan menyebabkan tekanan udara semakin meningkat. Sama juga dengan konsep bila berada di puncak gunung. Bila kita berada di puncak gunung, tekanan udara rendah. Kenapa? Sebab di puncak gunung kadar zarah udara di sana, oksigen kita di sana adalah kurang. Bila kurang, tekanan akan jadi rendah. Bila kita turun ke kaki gunung, iaitu di lantai bumi kita ni, zarah udara adalah lagi banyak berbanding di gunung, di puncak gunung, menyebabkan tekanan di sini adalah lebih tinggi. Konsep dia macam itulah, konsep disebabkan oleh bilangan zarah. Kita tengok yang kedua, isi padu bekas. Yang ni isi padu bekas. Ruang isi padu bekas besar ni, lepas tu dikecilkan ruang dia. Okey, bila dikecilkan ruang, kita nampak tak pergerakan zarah dia semakin laju. Bila semakin laju,
Okey, bila isi padu berkurang, nampak isi padu berkurang, tekanan udara semakin meningkat. Inilah poin penting yang kamu kena tahu. Okey, isi padu berkurang, tekanan udara pun meningkat. Okey, disebabkan oleh ruang yang semakin sempit. Okey, kita tengok yang ketiga, gas itu dipanaskan. Apabila udara dipanaskan, zarah-zarah tersebut akan menerima tenaga haba. Dia akan bergerak semakin laju, tenaga kinetik semakin kuatlah berlanggar satu sama lain. Suhu meningkat, tekanan udara juga meningkat. Okey. Jadi 3 poin dekat situ. Bilangan zarah, okey, isi padu bekas dan juga suhu untuk gas tersebut. Okey, jadi kalau soalan ditanya tentang faktor yang menyebabkan perubahan tekanan udara adalah 2 faktor itu sahaja, iaitu isi padu bekas dengan suhu. Bilangan zarah ni tak perlu kamu nyatakan. Ini konsep yang perlu kamu tahu sahaja. Okey. Tekanan atmosfera ni. Tekanan atmosfera ni ialah lapisan udara yang tebal. Okey, jadi maksudnya kawasan bumi kita ni mempunyai zarah-zarah udara. Zarah-zarah udara di atmosfera berlanggar satu sama lain dengan semua benda di bumi. Jadi hentaman ini menghasilkan tekanan udara atau tekanan atmosfera. Okey. Kita tengok ini alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera iaitu tolok Borden. Dia macam tu. Unit dia kita kira dalam unit kilopascal. Okey. Jadi benda ni kita boleh sambungkan dengan satu kelalang diisi dengan udara dalam ni. Jadi kita boleh tahu tekanan udara dalam ni ada berapa banyak. Kalau kita isi semakin banyak bilangan zarah udara dalam ni, tekanan udara semakin meningkat. Ataupun kita kecilkan ruang dia, tekanan udara semakin meningkat. Atau kita panaskan udara dia, tekanan udara akan semakin meningkat. Okey. Ni tak perlu. Okey. Ciri tekanan udara bertindak kepada semua arah, berubah-ubah. Maksudnya dia akan bergerak. Tekanan udara ni akan sentiasa bergerak. Berubah-ubah mengikut tempat. Semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah tekanan udara. Yang ni lah cikgu. Kita tengok bilangan zarah udara. Semakin atas ke atas atmosfera kita, zarah udara semakin berkurangan. Bila zarah semakin berkurangan, apa kejadi dengan tekanan udara? Tekanan udara akan semakin berkurangan berbanding dengan berada di kaki gunung. Banyak zarah-zarah udara menyebabkan tekanan udara adalah tinggi. Okey. Kewujudan tekanan udara. Pernah tak kamu main satu game di mana kamu isikan air dalam satu bekas, dalam gelas. Lepas tu kamu lapikkan dengan satu cardboard pada permukaan gelas tersebut. Lepas tu kamu terbalikkan cawan tersebut. Tiba-tiba kamu tengok cardboard itu melekat pada gelas dan air tidak tertumpah. Kenapa jadi macam tu? Okey, ini disebabkan oleh tekanan udara. Dia macam ni. Bila kamu tutup dengan cardboard tu, pada masa yang sama sebenarnya kamu perasan pada mulut gelas tersebut, dan bekas ni, ruang di atas ni, sebelum kamu tutup tu ada udara. Bila kamu tutupkan dia dengan cardboard tersebut, ruang udara tu jadi sempit, kecil kan dalam tu kan. Okey. Ruang udara tu makin kecil. Bila kamu terbalikkan dia, tekanan atmosfera yang di luar ni adalah tinggi. Okey, dalam ni bila ruang semakin kecil, tekanan jadi rendah. Dalam ni. Okey. Dalam ni dia akan jadi rendah. Dalam ni ada udara lagi ni. Dalam ni ada udara. Ruang udara semakin sempit. Bila sempit, tekanan akan jadi rendah sini. Okey. Jadi udara di luar ni banyak. Bila udara di luar ni banyak, tekanan akan jadi tinggi. Pergerakan tekanan udara ni dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Jadi dia menolak cardboard tersebut untuk mengelak daripada cardboard tu jatuh. Sebab itulah cardboard tu melekat pada permukaan gelas tersebut. Okey. Tin yang diisi dengan penuh dengan air sejuk. Mula-mula air tin tersebut diisikan dengan air sejuk dulu. Lepas tu kita panaskan dia.
Okay, tin tersebut yang ada air tu, mulut tin tersebut ditutup dengan ketat. Lepas tu air sejuk dituangkan ke atasnya secara perlahan-lahan. Okay, ni gambar rajah dia. Kamu tengok, mula-mula isi air, panaskan, lepas tu dia mendidih, keluarkan steam, lepas tu tutupkan dia. Lepas tutup, kita siramkan dia dengan air sejuk. Tin tersebut menjadi kempis. Okey, kenapa jadi macam tu? Air yang dituang ke dalam tin itu menyejuk. Bila menyejuk, steam dalam ni, steam tu uap panas. Kan di tengah panas kan? Jadi udara yang panas dalam ni bertukar menjadi cecair sebab dia sejuk. Okey, dia berubah menjadi cecair iaitu proses kondensasi. Bila dia jadi cecair, zarah udara dalam ni, dalam tin ni semakin berkurangan. Zarah udara dalam ni semakin berkurangan disebabkan bertukar menjadi cecair. Jadi udara dalam ni berkurangan, tekanan akan jadi rendah. Okey. Jadi tekanan udara yang tinggi di luar ni akan cuba menekan tin tersebut. Tin tersebut akan menjadi kempis. Ingat lagi, tekanan udara bergerak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Dalam tin tekanan rendah disebabkan udara panas bertukar menjadi air. Proses kondensasi itu tadi. Okey. Seterusnya. Okey. Kenapa kita boleh menyeduh minuman menggunakan straw? Okey, kenapa itu berlaku? Apabila air disedut, udara dalam straw juga disedut. Bila udara dalam tu disedut, apa akan jadi dengan kandungan udara dalam ni? Bila kita sedut udara dalam ni, kandungan udara dalam ni akan jadi rendah. Kan? Bila kandungan udara dalam ni rendah, tekanan pun akan jadi rendah dalam ni. Pressure, P itu pressure. Okay, tekanan jadi rendah sebab udara dalam ni sikit dah tinggal. Bila yang ni dalam ni sikit, tekanan udara yang di luar ni adalah tinggi disebabkan udara di luar ni banyak. Dia akan menekan permukaan air ni. Air tersebut akan cuba bergerak masuk ke kawasan tekanan rendah. Okay. Jadi, sini tekanan tinggi. Tekanan tinggi akan cuba masuk ke kawasan tekanan rendah dan dia akan menolak air tersebut masuk ke dalam straw. Jadi macam itulah cara dia air boleh menyedut masuk ke dalam straw di mana tekanan atmosfera yang tinggi menekan cecair masuk ke dalam straw yang mempunyai tekanan udara yang rendah. Okey. Pencangkuk getah. Okey, pencangkuk getah ni, okey, pernah nampak tak yang kita tekan-tekan tu, bila kita tekan dekat satu permukaan dia melekat. Kenapa jadi macam tu? Okey, tekanan udara di luar adalah lebih tinggi. Apabila kita menekan, dia menyebabkan benda ni melekat. Kenapa? Mula-mula bila kita lekatkan benda ni dekat permukaan, dalam ni ada udara kan? Okey. Ada udara. Jadi udara dalam ni, ruang udara dalam ni kecil. Bila kecil dalam ni, tekanan akan jadi rendah. Lepas tu kita tekankan dia lagi, kita keluarkan udara dalam ni lagi. Okey. Semakin berkuranglah udara dalam ni. Okey, bila semakin berkurang udara dalam ni, tekanan dalam ni semakin rendah. Semakin rendah, tekanan tinggi di luar ni akan cuba menekan cuping-cuping getah ni untuk melekat. Ingat lagi, tekanan udara bergerak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Jadi dia cuba untuk masuk dalam ni tapi tak dapat. Jadi dia tekan benda cuping getah ni supaya cuping getah ni melekat. Disebabkan ruang udara dalam ni ataupun zarah-zarah udara dalam ni adalah semakin berkurangan. Okey. Picagari sama juga seperti ni juga, bila di mana dalam picagari tekanan rendah, di luar picagari tu tinggi. Kenapa air boleh disedut masuk? Okay. Picagari ni picagari ni di mana ruang isi padu yang bertutup. Sebelum kita tarik air masuk tu, ruang isi padu dia kecil kan? Okay, kecil. Bila kecil, kita tarikkan dia menjadi ruang besar. Bila isi padu besar, apa akan jadi? Isi padu besar. Apa akan jadi dengan tekanan udara? Pressure apa akan jadi? Pressure akan menjadi
rendah. Dia terbalik. Isi padu besar, tekanan akan jadi rendah. Okay, semakin besar ruang isi padu dia, pergerakan zarah udara ni bebaslah sedikit sebab dia kurang untuk berlanggar satu sama lain sebab dia mempunyai ruang yang besar. Bila mempunyai ruang yang besar, tekanan dalam ni akan jadi rendah. P dalam ni akan jadi rendah. Jadi P di luar ni adalah tinggi disebabkan udara di luar ni banyak. Jadi dia menolak cecair tersebut masuk ke dalam picagari. Okay, dia bergerak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Okay, gitulah. Okay, itu picagari. Okay, pam semburan. Ini macam alat perfume kita lah, lebih kurang. Okay, macam mana benda ni boleh terjadi? Okay, tekanan udara bergerak, mula-mula ni omboh udara ni ditolak. Udara ditolak keluar daripada muncung dengan cepat. Okey. Ni. Bila kita tolak benda ni, tolak omboh dia ni, udara ditolak dengan cepat. Bila udara ditolak cepat, kandungan udara dalam ni akan jadi rendah. Okey. P dalam ni akan jadi rendah. Okey. Bila P dalam ni rendah, maksudnya kandungan udara dalam ni rendah, dalam corong dia ni. Dalam corong dia ni. Dan corong dia ni sebab kita dah tolak semua udara keluar. Jadi udara yang dalam tank ni, dalam bekas dia ni tinggi. Okey, banyak. Jadi tekanan yang tinggi akan menolak cecair itu masuk ke dalam corong dia ni untuk disembuh keluar. Tekanan udara yang tinggi akan bergerak pergi ke kawasan tekanan yang rendah. Okey, nampak konsep dia. Ini pelocok sama seperti getah yang penekan tu tadi, di mana mula-mula macam mana kita nak menolak keluar kotoran dalam longkang kita tu. Mula-mula sekali kita gunakan pelocok tu, lekatkan pada permukaan sinki, di mana pelocok tersebut kita tekankan dia. Bila kita tekankan dia, kita menolak keluar udara. Bila kita menolak keluar udara dalam tu, apa akan jadi? Okey, tekanan dalam ni akan jadi rendah. Okey, tekanan dalam ni rendah sebab udara dalam ni ditolak keluar kan. Tekanan dari rendah. Lepas tu apa yang kita buat lagi? Kita akan cuba tarik pelocok ni pula lepas tu. Okey. Pelocok ni ditarik keluar pula. Tarik ke atas pula. Lepas kita tekan, kita tarik. Kan? Lepas kita tarik, apa akan jadi? Ruang isi padu dalam ni menjadi besar. Bila ruang isi padu dalam besar, isi padu besar, tekanan semakin rendah. Ingat, terbalik ke? Isi padu dengan tekanan dia berkadar songsang. Jadi bila isi padu semakin besar, okey, ruang isi padu dia semakin besar sini. Jadi zarah-zarah senang untuk bergerak. Bila senang untuk bergerak, tekanan dalam ni rendah. Tekanan tinggi di luar dalam longkang ni, udara dalam ni, akan cuba bergerak pergi kawasan tekanan rendah. Jadi dia akan menolak cecair tersebut. Menolak cecair dan kotoran yang tersumbat ni. Tekanan yang tinggi di sini. Di sini tekanan yang tinggi. Cuba tolak kotoran pergi ke kawasan tekanan rendah yang berada di sini. Okey. Okey, sama juga. Apabila ni tube sifon, di mana apabila cecair mengalir keluar, bahagian hujung hos mana air mengalir keluar mengalami tekanan rendah. Okey, kawasan ni jadi tekanan rendah. Ni. Kenapa? Sebab sini tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi akan menolak cecair pergi ke kawasan tekanan yang rendah. Sini tekanan tinggi, sini tekanan rendah. Okey. Kita akan cuba. Tekanan udara yang rendah disebabkan oleh aliran air. Okey, ini disebabkan aliran air. Semakin laju benda ni, air ni, okey, tekanan akan jadi rendah. Okey. Lepas tu tekanan dalam cecair. Pernah tak kamu tengok dalam cerita kan? Submarine ke apa-apa, orang yang pergi ke dasar laut. Apabila dia pergi ke dasar laut, tekanan dalam dasar laut tu lagi tinggi. Kalau kamu tak percaya, cuba kamu bawa isikan udara dalam satu belon. Lepas tu kamu berenang dalam kolam renang.
Belon tersebut bila dibawa ke dasar, belon tersebut semakin mengecil disebabkan tekanan belon. Okay. Bila dibawa ke dalam air, tekanan dalam air itu akan menolak belon tersebut. Belon tu akan jadi makin kecil. Kenapa jadi kecil? Sebab tekanan di luar ni tinggi, dalam belon ni rendah. Maksudnya semakin dalam kedalaman air, semakin tinggi tekanan cecair tersebut. Kita tengok pada gambar rajah tersebut. Nampak tak? P, Q, R. Ada 3 lubang di mana R memancut air lagi laju. Okay. Kenapa air memancut lagi laju? Tengok lagi jauh dia pergi. Okay. Sebabkan R adalah tekanan yang lebih tinggi. Okay. Semakin dalam dasar sesuatu air, okay, semakin tinggi tekanan cecair tersebut. Okay. Kalau di atas tekanan cecair dia rendah, sedikit je air memancut. Q memancut sikit dan R pancutan dia lagi jauh. Kerana tekanan dalam ni, paling dasar ni adalah paling tinggi. Bukan tekanan udara, tekanan cecair kita panggil, tekanan cecair. Jadi dalam topik tekanan ni kita belajar 3 jenis tekanan. Tekanan pada permukaan, tekanan udara dan tekanan cecair. Tekanan cecair ni merujuk kepada kedalaman sesuatu cecair. Semakin dalam cecair tersebut, semakin tinggi tekanan udara tersebut. Jadi lagi dalam dasar yang kita pergi ke bawah, kita akan rasa badan kita akan rasa menekan. Air itu akan cuba menekan masuk dalam badan kita kerana tekanan di luar adalah sangat tinggi. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Ciao.